masih belum sempurna. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak tahun 3, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu lagi dalam majlis ilmu kelas atas talian pada hari ini bersama dengan Ustaz Ahmad Syukri bin Yusof. Kita akan membincangkan tentang pelajaran tauhid bagi tajuk pengertian dan perbezaan Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Baik anak-anak, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanana yafqahu qawlana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada doa yang kita baca bersama ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada hari ini Ustaz ada satu perkara nak kongsi dengan kamu. Cuba kamu tengok gambar ni. Tak pernah tengok kan gambar ni? Macam pelik kan? Gambar apa agaknya ni? Siapa tahu? Siapa boleh cerita dekat Ustaz, gambar ini tentang apa? Bagus ya. Kalau kamu nak tahu, gambar ini adalah gambar ilustrasi pelukis tentang bagaimana laut terbelah. Laut terbelah dan memberi jalan kepada Nabi Musa AS dan pengikut-pengikutnya untuk melintasi lautan ke seberang sana, nak melarikan diri dari dikejar oleh Fir'aun. Siapa dah pernah dengar cerita tu? Angkat tangan. Ramai yang dah pernah dengar. Bagus. Baik. Ustaz bawa cerita ni sebab nak bagi tahu keistimewaan atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Nabi Musa AS dapat mukjizat mampu membelah lautan pada ketika dikejar dan dikepung oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Akhirnya Allah beri satu mukjizat, keajaiban kepada Nabi Musa AS dapat membelah laut. Ini Nabi, Rasul, Nabi dan Rasul, Nabi Ulul Azmi lagi, Nabi Musa AS ni. Itu mukjizat dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal mukjizat ni anak-anak, nanti lain kali, di lain masa, di lain video, insya-Allah Ustaz cerita lebih detail lagi. Cuma kenapa Ustaz tunjukkan gambar ni? Sebab pada hari ini kita nak belajar, kita nak mengenal, nak tahu lebih lagi tentang tugas-tugas Nabi, tugas-tugas Rasul, ciri-ciri Nabi, pengertian Rasul dan sebagainya. Itu pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Baik, dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, tapi sebelum tu kita ulang kaji sedikit pelajaran yang lepas. Pada minggu lepas kita dah belajar erti beriman kepada Rasul, hukum beriman kepada Rasul dan juga dalil beriman kepada Rasul. Ingat lagi kan? Ingat lagi? Dah siap tugasan yang Ustaz bagi? Bagus kalau dah siap, alhamdulillah. Yang belum siap boleh cari masa untuk siapkan. Baik, pelajaran kita pada hari ini anak-anak, kita akan belajar 3 perkara. Yang pertama, kita akan belajar pengertian Nabi dan Rasul. Apa pengertian Nabi? Apa pengertian Rasul? Kemudian apa tugas-tugas Nabi dan juga apa tugas-tugas Rasul. Dan kamu cuba bezakan antara Nabi dan Rasul. Nabi bagaimana? Rasul bagaimana? Dan yang ketiga, kita akan belajar, kita akan mengetahui atau kita akan menghafal nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Semua ada 25 anak-anak. Yang wajib diketahui ni maksudnya nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul ini kita wajib tahu. Dan nama-nama Nabi dan Rasul ini, yang 25 ini disebut di dalam Al-Quran. Ada disebutkan di dalam Al-Quran dan kita wajib tahu. Kita kena hafal nama-nama Nabi tersebut. Baik, kita pergi kepada pelajaran kita yang pertama, pengertian Nabi. Nabi ni apa anak-anak? Nabi ini adalah lelaki merdeka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menerima wahyu untuk dirinya sahaja.
dan meneruskan syariat yang sedia ada. Nabi ini seorang lelaki merdeka, maksud dia bukan hamba. Dia lelaki yang bebas merdeka, bukan milik sesiapa. Okey, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima wahyu untuk dirinya sahaja. Itu Nabi. Dan meneruskan syariat yang sedia ada. Itu pengertian Nabi. Manakala pengertian Rasul pula, Rasul seorang lelaki merdeka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dia terima wahyu macam Nabi juga terima wahyu, tapi dia ada tugas lagi satu. Selain dia menerima wahyu, dia kena sampaikan, dia kena dakwahkan, dia kena ceritakan, kena mengajak manusia lain untuk mengikut wahyu sebagaimana dia, ya, untuk kata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena dakwahkan. Itu Rasul, ya, beza antara Nabi dengan Rasul. Nabi untuk dirinya sahaja, Rasul dia kena sampaikan syariat itu kepada umatnya. Baik, apa tugas-tugas Nabi, anak-anak? Baik, tugas dan tanggungjawab Nabi ialah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, meneruskan syariat yang sedia ada. Maknanya dia diterima wahyu, dia amalkan untuk diri dia sahaja. Itu Nabi. Dan kalau kita tengok tugas-tugas Rasul pula, anak-anak, tugas-tugas Rasul ialah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan jin, ya. Maknanya dia terima wahyu, disampaikan pula, dia berdakwah pula, mengajak pula semua sekalian umatnya dari kalangan manusia dan jin untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugas-tugas Rasul. Baik, pelajaran yang ketiga, anak-anak, kita akan belajar tentang nama-nama Rasul yang disebut di dalam Al-Quran dan wajib diketahui. Ada 25 orang. Ustaz percaya kamu dah biasa dengar, dah selalu dengar, dah pernah nasyidkan dan nyanyikan pun nama-nama Rasul ini. Baiklah. Untuk menunaikan sukatan pelajaran kita pada hari ini, kita ulang lagi sekali, sama-sama kita nasyidkan 25 Rasul ini. Pastikan kamu lepas ni hafal nama-nama Rasul ini. Pastikan kamu ingat dan kamu tahu, ya. Dan kamu mesti kena tahu. Jom kita nasyid sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Begitulah nasyidnya, anak-anak, ya. Bukan Ustaz yang cipta lagu tu. Lagu tu dah sering kita dengar di mana-mana, kan. Okay, kamu kena ulang, kamu kena nasyidkan sampai kamu hafal nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul, kan, yang ada 25 orang ini. Baik, anak-anak, sampai di sini dahulu penjelasan Ustaz. Dan untuk latihan, Ustaz nak kamu membezakan erti Nabi dan Rasul serta tugas dan tanggungjawab mereka. Ustaz nak kamu tulis erti Nabi, erti Rasul, tugas Nabi dan tugas Rasul. Kemudian kamu tulis nama-nama Rasul yang wajib diketahui, ada 25 orang. Kemudian kamu nasyidlah, ya. Kamu nasyid macam mana Ustaz dah nasyid tadi. Kena lagi sedap daripada Ustaz nasyid tadi, kan, anak-anak. Okey. Selamat menjalankan tugas. Sampai di sini saja kelas kita pada kali ini. Seperti biasa, jadilah generasi berilmu, beriman dan beradab. Sampai jumpa lagi di lain video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.